Kebanyakan daripada kita pakai application. Tetapi saya nak tanya semua orang yang dalam pakai application ni, waktu kita nak allowkan sesuatu function, kata kita pakai WhatsApp, kita baca tak terms and agreement? Jujurlah. Dan kebanyakan scroll, okey. Accept. Okey. Accept. Itu masalah kita sebab bila kita tekan allow kita tak baca terms agreement, apa Allah. yang jadi segala maklumat kita tekan allow, third party akan dapat information kita. Sebagai contoh, aplikasi yang dulunya famous. Ni famous dulu, nama dia Bigo Live. Kita perasan tak selepas 3-4 tahun orang pakai Bigo Live dah berlaku kebocoran maklumat, dia kata kenapa data dia tiba-tiba ada third party boleh dapat? Sebab bila kita pakai Bigo Live, kita allowkan kamera, kita allowkan photo gallery, benda-benda ni yang kita tak baca. Itu yang ketiga, macam mana tak selamatnya telefon. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Ab ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ini lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu sekali lagi hari ini, hari Jumaat yang mulia ya. Dan kita mengalung-alungkan kehadiran di mana jua anda berada, apa jua yang sedang anda lakukan agar anda dapat mengikuti siaran kami hari ini. Ya, hari ini merupakan siaran yang special sebabnya ABSD merupakan edisi khas. Kalau selalunya ABSD berdua, tapi hari ni 2+1. Okey. Jadi kita nak ajaklah rakan-rakan kita nak menyapa rakan-rakan kita untuk sama-sama kita ikuti sebab tajuk hari ini tajuk yang sangat relevan kepada semua individu. Ya, dan sebabnya kita sebenarnya mempunyai adalah potensi. Kita ada potensi menjadi mangsa jenayah cyber, ya, dan mungkin kita dah pun jadi mangsa tapi kita tak sedar pun kita dah jadi mangsa. Jadi saya nak ajak sahabat-sahabat semua agar bagi tahu, share dengan rakan semua, ajak mereka ikuti ABSD edisi khas ini. Ya, akan memberi manfaat kepada anda semua. Okey, dan terima kasih Wak Dul. Wak Dul kabare waras ya, waras. Alhamdulillah. Kak Ping pun ada, Siti Hajar Ahmad ya. Tanta bukan akak sini akak tak? Alhamdulillah kami sihat sejahtera. Dan sila ya kalau boleh sharekan dengan sahabat-sahabat semua supaya hari ini kita dapat tingkatkan peratusan celik literasi digital. Supaya kita dapat meminimalkan, mengurangkan potensi ataupun peluang untuk kita dimangsakan di alam cyber ini ya. Tapi insya-Allah siapa-siapa yang masuk dalam live kita hari ini ABSD, anda akan dapat manfaat insya-Allah ya. Okey, terima kasih Mawar Putih, Nur Fazia, Ninda Anis, juga dia Camelia, Ana Rahmat ya. Ramai-ramai lagi ya, bagi tahu pada kawan-kawan semua untuk 1 jam berikutnya insya-Allah pasti ada perkongsian yang sangat menarik sebab hari ini ABSD edisi khas 2+1. Maknanya kita ada tetamu istimewa. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa dahulu geng saya lah. Of course, ya, SD. Assalamualaikum, SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Abby. Ya, Habibi ya Malana. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Yes, sentiasa positif ya. Okey, Ya, betul. SD. Mungkin SD nak cerita sikit lah. Kenapa kita pilih tajuk hari ini, jari yang menelanjangkan. Itulah.
kita pilih tajuk ni, kita nak panggil pakar untuk bincang tentang ini. Sebab apa? Dah seban hari kita ingatkan tentang scammer, kita ingatkan tentang macam mana kita ceritakan tentang jangan dedahkan aib kita dekat dalam Facebook, dekat dalam media sosial. Tapi berlaku juga lagi ditipu, dipengaruhi, digoda dan sebagainya lah. Jadi mana kata hari ni kita berbincang dengan pakar. Yang mana mungkin kita pun, tu sebabnya tajuk hari ni, jari yang menelanjangkan. Tanpa kita sedari kan? Tanpa kita sedari. Betul. Jari kau lah, kau yang tekan okey, kau yang accept. Kau pergi Kau klik yang kenapa? tak. Ya, betul. Ya. Jadi Itulah sebab apa SD, kalau kita tengok pun kalau tak silap Kak, tahun lepas 2020 kan, antara Januari hingga Mei ada 5,000 jenayah cyber. Bayangkan. Bayangkan tu. Dan ini menunjukkan peningkatan sebab ramai di kalangan kita yang work from home. Itu lagilah membuatkan kita terdedah kepada macam-macam jenis jenayah cyber. Okey. Tanpa kita melengahkan masa lagi SD, rakan-rakan kita pun dah mula masuk. Jemput masuk ya. Rashada, Marwiyah, ya, Nur Laila, jemput masuk. Kalau boleh anda share, Wan G, Alif Razali, share dengan kawan-kawan semua sebab info maklumat yang akan dikongsikan dengan tetamu kita ni sangatlah penting, sangat relevan dan mesti dipraktikkan. Okey. Ramai dah. Kak Abi, ramai dah yang tulis. Yang tulis saya pun pernah jadi mangsa dah. Tengok belum bincang lagi dah mengaku jadi mangsa. Nampak tak? Boleh saya SD, saya hampir-hampir jadi mangsa. Hampir-hampir jadi mangsa. Nasib baik saya tak transfer duit tu. Beribu jugalah. Oh, iya ke? Ya Allah Akbar. Allah Akbar, menggigil Itulah. kan. Bila suruh transfer dekat saya macam tak ada je. Tapi dekat orang lain, itulah dia. Kan? Bila suruh transfer kat saya macam tak ada kan? SD, Nur Fazia kata dia tak faham topik. Apa maksudnya jari yang menelanjangkan? Bukan jari telanjangkan buka baju ke buka seluar dok. Bukan. Okey, betul. Bukan. Ini maknanya di hujung jari ni, tanpa kita sedari, kita telah exposekan diri kita kepada apa-apalah. Contoh SD macam saya secara peribadi memang saya tak boleh nak ingat password lah, macam-macam account number lah kan. Jadi saya simpan di dalam smartphone. Kan. Tapi ada orang kata tak selamat. Tak selamat? Alamak, habis tu nak simpan kat mana? Jadi itulah. Ini jari kita juga kan. Perbuatan jari kita juga yang menyimpan, yang kita mungkin kita berinteraksi dengan seseorang, kita ingatkan PNC, private and confidential, rupa-rupanya berisiko untuk ditelanjangkan. Okey. Baiklah. Mari SD, apa kata kalau kita alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tetamu kita ni orangnya sibuk sangat, alhamdulillah Hari ni dia luangkan masa untuk kita semua ABSD. Kita ada Aisyah, Rusita, Yad Ismail. Okey, ajak lagi ramai-ramai sebab insya-Allah memang ada sesuatu yang anda perlu pelajari menerusi ABSD edisi khas ini. Okey, kalau sudah bersedia kita alu-alukan Tuan Rizman Azari yang merupakan perunding forensik cyber. Assalamualaikum tuan. SD. Okey. SD. Ada tak? Asal keras tu. Apa sah keras tu? Alamak. Tuan Rizman dia belum masuk, dia dah keraskan saya lah. Dah sabotaj je. Apa sah keluar? Pusingkan balik. Kejap. Okey. Betul kan. Posisi tu betulkan sikit. Hilang dah. Dah hilang dah pula Hilang pula. Okey, sementara kita nak nantikan kemunculan semula SD. SD ada banyak soalan nak tanya ni pada Tuan Rizman, dan saya percaya dan yakin sahabat-sahabat kita pun ada soalan sebab tadi pun ada yang mengaku dah ada jadi mangsa. Dah masuk. Allah. Macam magic dah pula kan. Now you see, now you don't ya. Jadi hari ni biar saya yang mulakan. Jadi mungkin Sila. Jadi untuk makluman semua, Tuan Rizman Azhari ini merupakan perunding forensik cyber. Nampak? Yang kita tahu biasa forensik bedah-bedah mayat. Bedah-bedah
bedah maya, cek cap jari. Yang ni, dia bedah-bedah ni, kalau kita tengok CSI tu, CSI cyber lah. Versi cyber. Kan? Ya, versi cyber. Jadi mana kata, Tuan Rizman ni dia memang orang kata insyaAllah lah kalau kita tanya. Jadi Tuan Rizman mungkin sebagai pemula kan, mungkin boleh share kepada semua pendengar kita, memang ramai ni, berpuluh-puluh ribu dengar setiap hari ni. Nak tahu pada Tuan Rizman, mungkin Tuan Rizman boleh tengok, sharekan macam mana yang dikatakan betapa tak selamatnya kita menyimpan maklumat dalam phone kita, smartphone khususnya. Silakan Tuan Rizman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada AB, kita ada SD dan saya kena short formkan nama saya juga, nama RA. Okey ya? Baru kena kan? Kata. Okey, hari ni kita tengok pasal tak selamatnya telefon. Apa yang kita, kalau kita tengoklah, kita tak nak ambil negara luar, kita ambil negara Malaysia. Kita terlalu bermegah-megah pakai iPhone, you know. Kau pegang ya, Tan. Tu suara siapa pula tu? Apa tu? Oi, macam-macam pula kan? Okay, alright. Kita terlalu membegah-begah dengan telefon yang kita pakai. Hari ini kalau orang yang pakai iPhone dengan iPhone-nya dengan harga yang bayar sampai 7,000, 8,000. Ya, betul. Ada orang baru beli, ada orang baru beli iPhone, ada orang baru beli iPhone. Kita tahu. iPhone 13 kan? iPhone 13 yang baru ni kan? Bila kita beli iPhone 13 ke ataupun kita beli apa saja Android phone tu, orang kata kadang-kadang harga telefon kita mahal 7,000, 8,000. Bila pakai kena nampak logo iPhone dekat belakang. Dan ada juga yang setengah-setengah orang pakai Android tapi tampal logo iPhone. Ni masalah juga kan? Sebab ketawa besar nampak SD. Sebab budaya kita yang tak berapa faham macam mana telefon tu fungsi. Sebenarnya harga 7,000, 8,000, Wak Imah, kalau pakai Vertu 70,000, 80,000 sekalipun, apa yang kita bayar untuk harga satu telefon tu sebenarnya bukan kandungan di dalamnya. Yang kita bayar hanyalah hardware dia ataupun segala reka bentuk jenama saja. Tetapi kita perasan atau tak, bila kita pakai Android phone, untuk membolehkan kita download sesuatu aplikasi, kita wajib ada Google account. Betul. Kalau tak boleh download. Sama juga macam iPhone. Kalau kita nak pakai iPhone, kita wajib ada iCloud ID. Betul. Kalau tak, memang tak boleh. Buatlah sampai mati pun tak boleh download benda tu. So, benda tu daripada awal lagi, bila kita dah beli telefon, benda tu sebenarnya dah mula ada elements of, mesti penyimpanan data dia mesti berada di tempat-tempat lain. Contoh kita ambil. Benda pertama kita beli telefon, benda pertama sekali kita download apa dia? WhatsApp. Betul. Kita tak download security dulu. Safety soal nombor 2, nombor 3. Yang penting WhatsApp kena ada. Kena ada IG. Kena ada Facebook. So, bila kita menyimpan data kita di dalam telefon, sebenarnya sikit sebanyak dia ada dua kemungkinan. Kebanyakan daripada kita, hari ni kita bercakap lah, kalau umur 40 tahun ke atas, kalau tanya hari ni Gmail, password, akak semua ingat? Tak ingat? Siapa buat? Kedai tolong buatkan. Bagus. Allahu Akbar. Aduh, Kak Abi. Kadang-kadang yang lebih parah lagi adalah siapa buatkan? Oh, saya suruh anak saya buatkan. Kita bayang ke tak, bila kita buat satu Gmail password ataupun Gmail account dan juga iCloud account, bila kita suruh orang lain yang buat, kadang-kadang dia ada satu default function yang mana kalau kita tak enablekan dia atau tak disablekan dia, apa yang jadi, segala gambar kita ambil, nombor telefon kita ambil akan di-sync direct ke dalam account kita. Okay? Bayangkan kalau hari ni kedai yang tolong buat Gmail dan password kita, maksudnya Gmail dan password kita kedai pun ada benda tu. Sama juga macam iCloud ID ke apa semua. Inilah benda yang pertama sekali bila kita bercakap pasal menyimpan data kita, ada banyak. Ini salah satu daripada kaedah macam mana data boleh bocor. Pertama. Kedua, kadang-kadang bila kita ambil gambar, kita ni jenis pakai Facebook, kita pakai Instagram. Dan kita tak tahu link yang kita tekan tu kadang-kadang boleh membuatkan data-data kita diambil tanpa kita sedar. Itu kedua. Yang ketiga ni paling famous lah. Kebanyakan daripada kita pakai application. Tetapi saya nak tanya semua orang yang dalam pakai application ni, waktu kita nak allowkan sesuatu function, kata kita pakai WhatsApp, kita baca tak terms and agreement? Jujurlah. Dan kebanyakan scroll okey. Scroll okey. Accept. Okey. Accept. Itu masalah kita sebab bila kita tekan allow, kita tak baca terms agreement, yang jadi segala maklumat kita tekan allow, third party akan dapat information kita. Sebagai contoh, aplikasi yang dulunya famous,
Ni famous dulu. Nama dia Bigo Live. Kita perasan tak selepas 3-4 tahun orang pakai Bigo Live dah berlaku kebocoran maklumat. Dia kata kenapa data dia tiba-tiba ada third party boleh dapat. Sebab bila kita pakai Bigo Live, kita allowkan kamera, kita allowkan photo gallery. Benda-benda ni yang kita tak baca. Itu yang ketiga, macam mana tak selamatnya telefon. Yang keempat, yang paling famous, kalau telefon hilang. Kita rasa hari ni telefon kita adalah milik peribadi kita. So kita ambil gambar yang menarik-narik. Okey, kita ambil gambar dalam tu, tiba-tiba telefon hilang. Walaupun gambar tu dah di-delete, dengan hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada atas talian, kita boleh extract balik gambar video yang kita dah delete 5 tahun lepas. Okey, antara salah satu. KMB dah semput dah. Benda ni ada, boleh dapat dalam internet pun boleh dapat. Antaranya DR Phone, Dr. Phone dia panggil, DR Phone Android. Kalau kita terdelete data kita, kita masukkan telefon kita, kita cucuk ke komputer, kita boleh retrieve balik WhatsApp chat kita, gambar kita, kontak kita, chat kita, everything. Tapi itu tak apa kalau Tuan Rizman, yang paling cerdik sekali, orang yang simpan nombor akaun dengan nombor PIN dekat dalam contact number. Oh. Yes, aduh. Itu. Ni masalah yang paling merisaukan. Sebab tu saya selalu cakap, kata contact number kita, password kita, account number dan PIN number tak payah simpan. Orang kata, saya ni kan pelupa. Itu je tempat saya boleh letakkan telefon. Saya nak tanya, 20 tahun dulu tak ada telefon, elok je boleh simpan benda-benda tu. Sekarang ni dah ada telefon, kenapa tak gunakan? Ada masa kita boleh gunakan teknologi. Ada masa kena gunakan cara konvensional untuk mengelakkan data-data kita daripada keluar kepada pihak ketiga dan pihak keempat. Kata, aduh, ini secara basic. Secara basic. Kata, macam mana tak selamatnya telefon kita, dan jangan lepas ni pakailah telefon harga 8,000 ke 9,000 ke. Kita kalau pergi kedai, soalan pertama kita nak beli telefon, kita tak tanya, telefon ni secure tak? Tak ada orang tanya soalan tu. Benda pertama kita tanya, harga berapa? Tuan Rizman, ni ada seorang, Kak Ping ni dia tanya. Bahayanya yang ada dokumen kerja dalam handphone, dia kata. Ada tak dalam pengalaman Tuan Rizman kes yang macam ni? Dokumen kerja dalam handphone. Ada tak pengalaman? Dokumen kerja ni memang dah terlalu banyak sebenarnya hilang bila orang gunakan WhatsApp. Dia orang hantar melalui WhatsApp. Benda-benda penting hantar melalui WhatsApp. Ini benda yang saya pertikai. Banyak kali saya pernah pergi ke satu syarikat ni, dia kata kalau hari ni WhatsApp tak ada, ibarat hari ni tak ada kerja. Hari ni cuti satu hari. Sebab apa? Semua media menggunakan WhatsApp, bergantung kepada WhatsApp. Tapi kita kena ingat, kita tak bayar RM1, not even 1 sen pun kepada WhatsApp. So apa yang kita hantar, data tu pergi ke mana? Dan adalah orang-orang mempertikaikan, orang cakap kat saya, benda ni Cik Rizman, benda ni kan encrypted. Semuanya encrypted. Yelah, manusia yang encrypt dan manusia juga yang boleh decryptkan benda tu. Konsep dia. As simple as that. Dan sebenarnya bila kita nak hantar dokumen ke apa ke, benda yang paling penting adalah kita masih perlu menggunakan email-email yang terbaik. Contohnya kalau kita tak ada email company, kita boleh buka satu Proton Mail yang mana is totally encrypted, yang kita hantar tu masih ada ruang untuk orang kata data kita selamat. Daripada semua benda kita share dalam WhatsApp. Itu kira share dalam WhatsApp, itu tak kira tersalah kat kawan. Patutlah WhatsApp tu sibuk kejap-kejap backup 2 days, 3 days backup. Betul. Backup data. Sibuk suruh backup. Aduh. Motif. Tapi ingat tak hari tu ada sekali WhatsApp tiba-tiba down. Semua orang dah kelang kabut, buka SIM card, kelang kabut, call telco lah apa semua, kata internet dia tak ada. So itu menandakan bahawa dunia sekarang kita tak mampu hidup tak ada WhatsApp. itu hakikat dia. Okey, Tuan, ni ada satu soalan daripada Mazlinda Syarifuddin, minta keluarkan admin Mazlinda Syarifuddin. Soalan dia tanya. Tu dia. Macam mana kalau simpan dalam Google Drive tapi dalam phone, bahaya tak? Dia tanya. Okey. Konsep yang sama juga. Google Drive is still base dia masih Gmail dekat situ. Sebab tu apa saja yang data saya tak kata jangan simpan, tetapi bergantung kepada tahap PNC data tersebut.
Ada tempat. Sebelum ni saya pergi sekolah. Saya pergi universiti daripada tahun 2014. Saya pergi sekolah universiti. Bila kita tengok, kebanyakan daripada anak-anak kita sekarang ni, dia simpan data, bukan dia simpan dokumen. Dokumen tak apa lagi. Tapi yang dia simpan ni adalah gambar-gambar peribadi, dia simpan dalam Google Drive, dia simpan dalam Facebook, dia privatekan benda-benda ni. Dan bila kita bayangkan hari ni, tiba-tiba telefon kita hilang ke ataupun kita tertekan mana-mana link dalam Facebook, dia bila kita tertekan link, kadang-kadang dia keluar satu pop-up macam tahniah, WhatsApp anda telah something-something. Kadang keluar macam-macam iklan. Waktu kita tengah tutup iklan tu, kita tak tahu sama ada link yang kita tekan tu adalah, dia bukan virus, dia panggil Trojan. Link Trojan. Dalam dunia IT ni dia ada 3. Satu virus, satu Trojan, satu worms. Yang orang duk kisah, virus masuk telefon. Virus masuk telefon, dia rosak telefon kita je. Dia tak ambil data kita. Trojan masuk dalam telefon, pihak ketiga, pihak keempat boleh monitor telefon kita dan dia boleh aktifkan kamera kita daripada jauh. Allah. Oh, ya ke? Ya, ini yang kita panggil. Yang ketiga? Okey. Yang kita panggil sebagai malicious link ataupun kita panggil dia malware. Okay. Worms kalau masuk telefon kita tak ada masalah. Dia copy je. Hari ni gambar SD dengan gambar AB ada satu. Esok keluar 2 gambar yang sama. Esok 3. Dia copy file kita. Tapi Trojan masuk dalam telefon kita, automatic kamera kita dia boleh on, WhatsApp kita dia boleh baca, dan kita letak telefon kita kat tepi, kita tengah berborak ni dia boleh dengar satu persatu. Dan benda ni dah mula dijual di pasaran. Dijual di pasaran terbuka yang mana dia menggunakan kaedah namanya parental monitoring. Parental monitoring. Dia berselindung di sebalik parental monitoring. Bagus. Bunyi bagus. Tak ada masalah. Bunyinya bagus. Tapi sebab tu kadang-kadang bila kita nak beli telefon, saya suruh belilah telefon baru yang dalam kotak lagi. Jangan beli telefon second hand, sebab bila kita beli telefon second hand, kadang-kadang kita tak tahu yang parental monitoring punya apps ni berada di belakang. Dia tak nampak dengan mata kasar, dia berada di belakang telefon kita. So bila kita login saja, automatik segala maklumat kita, segala kamera kita, kita tengah buat apa, semua dia boleh dengar satu persatu. Benda dia sampai tahap macam tu. Ngeri. Aduh, hai. Tapi saya dia ada cerita sikit. Ya. Sila tuan. Cerita je kan. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya ada buat bersama Persatuan Jururawat. Ramailah jururawat perempuan lah. Berkenaan bagaimana nak monitor telefon anak-anak. Tapi program selama 2 jam tu, lepas habis saja, dah masing-masing kelang kabut nak balik sebab dia orang nak monitor pasangan dia orang. Dia orang tak monitor anak-anak tu. Dia nak letakkan malware tu di dalam pasangan dia orang. Tu saya kata kat dia orang. Suami lah. Suami atau isteri lah. Dua-dua lah. Saya kata kat dia orang yang perempuan ni, suami kita kena percaya. Kena ada trust dekat situ. Sebab lelaki takkan buat. Bagi sikit. Bagi sikit. Come on. Rakan-rakan kita, Mas Lina main sokong kat pet. Andai. Okay, and then? Dan ya, itu yang berlaku sebab apa, dan hakikat dia bila kita dah bagi macam mana nak monitor anak, dia jadi macam benda yang lain. Dia orang duk sibuk monitor yang suami lah, isteri lah. Lama-lama objektif kita nak monitor anak tu pun tak sampai. Lama-lama benda tu jadi makin lain. Banyak ilmu teknologi kita ajar yang mana end up dia tak sampai sepenuhnya sebab kita banyak sangat agenda kita nak fikir sana sini kan. So kita terlupa benda yang perlu untuk kita jaga sebenarnya. Bila dah banyak-banyak fikir, ada pula yang sakit kan, dah weng dah. Betul. Okey, tadi saya ada ternampak ada di kalangan sahabat kita ni, kalau tak silap Munira dan juga Zaid, dia kata personal data yang benar-benar penting lah, macam password ke, account number ke, katanya tulis dekat buku 35. Dia kata. Maknanya kena balik semula lah, macam dulu-dulu lah kot. Itu yang terbaik ke tuan? Dia sebenarnya kalau nak kata tulis kat buku 35 ni, buku 35 ni pun kalau letak merata pun sama juga kata kan. Cuma bila kita letakkan password, kita pastikan setiap akaun kita aktifkan 2 factors authentication. Ni benda paling utama.
Sebab two factors authentication, bila kita login, dia akan minta beberapa verification kepada kita sebelum dapat masuk Soalannya. dalam. Sebab logik lah, kalau kita semua benda, saya faham kalau manusia sekarang ni, kalau orang biasa kadang-kadang sampai ada 4 akaun Facebook, 5 akaun Facebook. Satu untuk stok kawan-kawan, satu untuk stok suami, satu untuk diri sendiri. Ni benda yang berlainan. Kata kan? Tuan Rizman ni bagi idea pula. Aduh. Itulah dia. Sebab benda ni hakikat yang memang jadi. Betul. Reality, Two factors authentication kita ni, kita kena pastikan setiap benda mesti aktifkan two factor authentication. Dan satu lagi pesanan saya, benda paling penting. Dalam apa kita buat dalam social media ke apa ke, kita nak login ke apa ke, kita kena pastikan kalau orang hack kita pun dia tak dapat apa dalam social media kita. Jangan sampai kita menggunakan social media seolah-olah benda tu adalah diary peribadi kita. Apa yang saya kata diary peribadi ni? Gambar semua upload masuk dalam social media, lepas tu private kan. Supaya anak cucu nanti boleh tengok, telefon hilang kononnya boleh tengok. Tu saya kata, kalau benda tu berlaku hari ni, kita kena ingat, saya pernah kes-kes yang mana tiba-tiba waris mangsa telefon bagi tahu kata anak dia meninggal, minta buka Facebook, minta buka telefon. Bila buka Facebook dan buka telefon, saya sendiri tak sampai hati nak bagi dekat waris sebab saya kena padamkan dulu mana-mana yang tak patut. Sebab terlalu banyak benda-benda yang dalam tu yang orang rasa benda ni peribadi dia dan dia akan rasa dia hidup sampailah hari kiamat. Tu masalah dia. So, kita kena filter. Kita kena filter apa kita nak letak. Ini adalah social media. Maknanya orang boleh tengok. Kalau rasa suka sekalipun nak wish pasangan masing-masing, tahu kata suka nak wish anniversary ke apa, jangan berlebih-lebih. Sebab kalau lebih-lebih takut orang lain yang baca tu pun muntah juga kat situ bila baca kan. So kita letakkan benda tu sebagai social kita, bukan benda yang semua benda kita nak luahkan dalam social media. Sebab makin banyak kita luah, sebenarnya makin kita menarik perhatian orang untuk menerokai kita ataupun nak baca macam mana. Dia ni mesti simpan macam-macam sebab gambar ni banyak sangat ni. Kata. So dia akan memberi satu idea kepada orang yang melihat kita. Tuan, kalau kita tengok macam di China, saya tak tahu saya kalau salah betulkan saya lah. Saya difahamkan yang mereka mengawal social media ni, sampaikan Facebook tak boleh masuk. Jadi media sosial yang ada dekat sana pun tak silap saya dia lebih kurang macam tu, tapi nama dia Q&Q kata dia. Jadi mak dia kata, tapi apa juga yang dia tulis, apa juga yang dia buat walaupun dia private, tapi pemerintah dia boleh akses. So macam mana keadaan tu? Sebenarnya dekat China memang itu because dia ada pengawalan daripada pihak kerajaan sendiri. Malaysia, ramai orang tanya kenapa Malaysia tak buat macam tu. Sebenarnya dia ada dasar yang tidak membolehkan Malaysia buat. Dia ada dasar dia. Okay? So benda tu yang Malaysia tak boleh buat. Walaupun di China, orang kata tak boleh pakai WhatsApp, tak boleh pakai Google. Kawan saya duduk kat sana 10 tahun, setiap hari dia boleh WhatsApp. Sebab apa yang jadi, dia boleh kontrol semua benda. Tetapi bila dia masuk ke dalam satu benda, contoh, dia pakai VPN, Virtual Private Network. Dia download saja Virtual Private Network, automatik ada benda-benda yang disekat, dia boleh bypass security. Dari segi dasarnya, memang bagus sebab kerajaan kontrol semua benda. Memang bagus. Tetapi kita sendiri, kalau orang China tak apa, dia dah biasa dah because dia punya dasar ekonomi dia pun bukan sama macam kita. This not free market or whatsoever. Tetapi kita, kalau kita buat macam tu hari ni, memang berarak daripada Kedah sampai ke Terengganu. Orang berkumpul sebab nak pakai social media. Tapi yang masalah dia Malaysia ni, bila China buat tu memang dah bagus. Saya tak ada masalah dengan China punya benda. Memang dasar itulah cara dia. Tetapi Malaysia ni, walaupun kita dah buka, kerajaan dah bagi ruang yang banyak, boleh pakai Google, boleh pakai apa semua, tapi masih ramai lagi di kalangan remaja sekarang dan juga saya rasa dewasa pun ada yang pakai VPN. Ni pun masalah. Kita anak ibu bapa kena pantau. Dia pakai VPN, Virtual Private Network. VPN ni ada dalam telefon masing-masing. Boleh download percuma je. Tetapi bahayanya VPN ni, the moment kita pakai, apa saja laman web yang disekat oleh kerajaan, dia boleh akses sepenuhnya sampai ke hujung dunia. Walaupun video lucah. Sebab kita dah tengok pelajar darjah 4, darjah 5, darjah 6, saya masuk ceramah, bila saya tanya, tahu tak VPN tu apa? 80% cakap tahu dan dia orang boleh explain pula VPN tu apa.
Allah, ya ke? Ini hakikat yang jadi. Aduh. Saya baru tahu. Saya baru tahu. Saya pun baru tahu. Saya pun baru tahu. Budak dah jam 4 Pak. Dah jam 4, Tak, dah jam 5, dah jam 6. Tuan, ini membuatkan saya teringat baru-baru ni ada satu survey katanya 80% kanak-kanak kita dah tengok dah material lucah. 80%. Anak-anak kita yang bawah usia ni. So macam mana tu? Saya lah, kita pula jadi berdebar dengan sesi petang ni. Itulah. Saya risaunya ya Allah. Betul. Sebab Jadi okey Tak, nanti. Sebelum Kak Abby tanya tu, sebelum kita pergi pada bab lain, nak tanya Tuan Rizman, sebenarnya VPN ni, kenapa orang download? VPN ni apa? Sebenarnya kan. Apa Memang kita kebaikan ada dia? nampak. Memang kita ada nampak. Sebenarnya untuk apa? okey. VPN ni sebenarnya saya cakap dalam layman Sekarang Layman, bahasa biasa. Biar akak faham. Okey. VPN ni kita pakai untuk kita securekan kita punya network. Contoh, bila kita nak hantar satu dokumen-dokumen rahsia, kita gunakan VPN ni, kita connectkan VPN dan orang di sebelah sana pun connectkan VPN. Bila kita hantar dokumen tu akan encrypt dan orang tak tahu daripada mana benda ni sampai. Itu tujuan dia. Dia lebih kepada untuk secure line. Sepatutnya lah. Okey. Dan cuba kita tengok hari ni, kalau kita tak pakai VPN, bila kita check kita punya IP address ini akan tunjuk kita berada di Malaysia. Tetapi bila kita connect saja VPN, secara automatik dia akan pilih negara mana yang berdekatan untuk kita seolah-olah berada di negara tersebut. Ini tujuan VPN ni untuk securekan communication macam dunia corporate nak send certain information data, sensitive data, kita akan pakai VPN, connect ke VPN. Tetapi disalahgunakan oleh ramai orang bila dia download VPN, budak darjah 4, sekolah menengah, sekolah rendah pakai VPN untuk apa? Kalau satu, kita tahu, yang pertama dia mesti nak tengok video lucah. Pertama, ini mesti. Kedua, dia nak masuk ke dark web dan deep web. Ini masalah. Nanti ini panjang kalau cerita dark web, deep web ni. Dia gunakan Onion Tar, dia tak gunakan Chrome, Google Chrome biasa. Kalau kita kan selalu guna Google Chrome, kita guna Internet Explorer, kalau iPhone kita guna Safari. Tapi kita perhati anak-anak kita, ada tak dia guna Chrome yang biasa bila dia akses internet? Contoh, dia guna Onion Tar. Gambar macam bawang. Lepas tu Onion Tar, ONIONTR. Tengok anak kita ada tak application tu ataupun application yang ke arah macam Mozilla Tor ke apa ke VPN. So bila Kak Abby dah salin, dia nak semak telefon anak dia. Dia nak semak telefon anak dia. Tengah tulis saya, tengah tulis. Okey, teruskan. Bila dia menggunakan web browser macam Onion Tor apa semua ni, sebenarnya dia mesti adalah cubaan-cubaan untuk masuk ke dalam dark web dan deep web. Orang biasa memang akan guna Chrome biasa je. Kenapa nak pakai special web browser untuk akses ke dalam laman web nak tengok berita harian ke, utusan ke apa kan? Ini antara indikator. Ini indikator sebenarnya yang kita boleh nampak daripada telefon anak kita. Okey. Alright. Tuan, bila kita pergi ke laman web, kita baca kan. Kadang-kadang dia kata cookies. Yang itu pula adakah kita berisiko juga? Okey, yang tu Kak Ibi kena tanya dia, coklat cookies ke macam mana? Okey, cookies ni sebenarnya dia lebih kepada, kalau bahasa IT-nya lebih kepada nak ambil kepada bukan data kita. Cookies ni dia simpan benda-benda yang melibatkan untuk savekan information yang in future kita nak tengok ke apa. Kan dia kata kadang-kadang dia simpan cookies. Maksudnya dia simpan bukan password kita, bukan dia simpan, dia lebih kepada konsep of metadata. Metadata ni dia boleh jadi quality atau inequality. Itu dah IT punya side. Tetapi untuk allowkan cookies tak ada masalah. Sebab ada certain untuk dia ambil data-data untuk dia buat survey ataupun sebagainya. So tak ada masalah untuk tu. So no issue kalau cookies macam tu. Okey. Baiklah. Tadi mana pula SD dah hilang ni kan. Okey. Tadi ada tuan sebut tentang gambar gambar yang kita mungkin gambar tu mungkin tak berapa nak elok lah kan. Dulu masa tengah hura-hura kononnya lah kan. Mungkin kita dah delete. Kita anggap delete memang delete sepenuhnya.
Tak ada orang pun akan dapat lihat. Tapi tadi tu ada sebut, tak mustahil masih boleh diakses. Okey. So, misal katalah dia dapat diakses, kemungkinan gambar kita tu akan ditular. Lagi-lagi pula bila orang tu ternama ke, ya kan, dikenali kan. Jadi Okey, dulu tak ternama. Dulu tak ternama. Sekarang sekarang sudah bernama. sudah bernama. Dia selalu keluar surat khabar bernama, kan? Jadi Abby Fana merajuk. Macam tu kan. Wahal memang tak sambung kontrak, kan? Contoh. Tapi lepas tu dia keluarkan gambar-gambar lama. Macam tu kadang. Kak Abby pun dia kan, mana dia dapat gambar ni? Contoh kan? Kita pun dah jadi delete, dah lama dah kita buang. Jadi macam mana tu, Tuan? Okey. Ni macam kes-kes gambar-gambar lama yang orang simpan. Okey. Ni yang hakikat dunia internet sekarang ni. Bila kita gunakan kita ada beberapa method lah. Kadang-kadang ada orang call minta tolong beberapa artis ke apa minta tolong gambar-gambar lama yang kurang sesuai. Bila dah berhijab ni nak padam semua. Normally kita berjaya padam pun dalam tempoh 6 bulan je. Selepas 6 bulan kita kena monitor. Okey, ada keluar lagi tak? Kalau ada lagi, kita buat lagi. Kalau ada lagi, kita buat lagi. Dia akan buat dalam tempoh 6 bulan macam tu. Sebab itulah, apa yang masuk dalam dunia internet ni, sebenarnya memang orang kata, kalau dah padam tu, padam lah. Masalah dia, kita tak tahu. Bila gambar keluar internet, berapa ramai orang yang simpan dalam telefon dia, berapa ramai yang simpan dalam pen drive dia, berapa ramai yang simpan dalam email dia. Bila dia tengok, dia tengok gambar tu dah tak ada, dia upload balik masuk. Kadang-kadang dia upload balik masuk. So orang-orang macam ni, benda yang macam ni memang itulah dia lagi 20 tahun 30 tahun akan datang. KB disimpan dalam disket. Itu lagi lama. Cuma ada masalah sikit kalau simpan dalam disket sebab sekarang ni lubang disket tu pun dah tak ada dah. Dah tak ada. Selamat. Okey, selamat. Yang paling bahaya sebenarnya kalau benda-benda yang macam tu kita tahu benda yang tular tu kita kena keep monitor. Yang paling bahaya adalah benda dalam telefon kita. Itu yang paling bahaya. Sebab tu tak ada istilah pergi jual telefon. Pakai telefon tak suka dah nak beli telefon baru, simpan telefon tu. Jangan bagi kat orang lain. Sebab dalam telefon kita ni kita boleh retrieve balik satu persatu benda tu. Dan sebab tu sama juga dengan social media. Social media pun Facebook kita kan boleh deactivate, deactivate. Ini masalah kita. Ini masalah paling besar. Ada orang hari ni dia pakai nombor telefon A. Dia pakai nombor telefon 0122345678 Lepas tu dia register Facebook dia register WhatsApp dia. Tiba-tiba lepas 2 tahun dia kata dia nak tukar nombor. Nombor yang tadi yang dia pakai ni dia dah mati kan? Lepas tu WhatsApp dia masih dia pakai nombor yang lama yang dia dah deactivate kan. Nombor yang tadi tu. Tiba-tiba dia beli telefon baru. Dia boleh cakap kat kita pula, you nombor ni you boleh WhatsApp je tau, tak boleh call. Nak call kena call nombor satu lagi. Ni biasa kita dengar ni. So apa yang jadi kita bayangkan nombor ni akan recycle. Bila recycle dapat kat orang yang lain nak pakai nombor tu, dia pun nak pakai Facebook juga, dia pun nak pakai WhatsApp juga. Bila dia masukkan nombor dia dalam tu, rupanya nombor tu adalah Facebook kita. Secara automatik dah berpindah tangan 1-0. So sama juga macam WhatsApp. Bila dia orang lain dah pakai nombor tu, dia nak pakai WhatsApp, apa dalam WhatsApp kita yang channel-channel kita ada berpindah tangan pula kepada pihak kedua ketiga. So pastikan nombor telefon dalam email kita, dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita adalah nombor yang aktif yang kita masih pakai. Jangan jadi macam konon macam top celebrity Hollywood, you boleh text I but you cannot call me. Jangan macam tu. So make sure benda tu kena selesai. Tapi ada satu ni soalan ni mungkin agak sensitif sikit lah sebelum kita layan soalan KB dia banyak soalan tu. Jadi saya contohnya saya kalau sekali lagi kalau saya salah betulkan saya. Kerajaan yang memerintah tak kisahlah siapa kan. Kadang-kadang dia boleh trace. Macam contoh WhatsApp tu contohnya mungkin ada keyword tertentu. Kita tersalah type. Contohnya kita cakap terang lah. Contohnya macam dulu UMNO. Dia type UMNO tu, dia kutuk-kutuk UMNO. Benda tu dah sampai dekat mungkin dekat pihak polis. Contohnya kutuk PH. Waktu PH memerintah tu. PH ni ataupun kita letak nama pemimpin tertentu. Dia akan terus sampai dekat center. Adakah itu berlaku sebenarnya? Soalan dia. Okey. Itu berlaku sebenarnya pada WhatsApp group dan juga Telegram group.
Okay, WhatsApp group dan Telegram group. Banyak berlaku Okey. pada WhatsApp group dan Telegram group. Okay, without Mana mention kalau macam mana. in person tak adalah. Person tak In adalah. person tak ada. In person tak ada Okey. sebab dia lebih kepada end-to-end encryption. Maksudnya maksudnya dia ada encryption dia dekat situ. Tetapi benda boleh berlaku sekiranya berlaku interception. Maksudnya dia berjaya letakkan kita panggil payload ataupun payload dalam bahasa biasa ni. Macam hidden application di belakang telefon kita. Macam mana benda tu boleh berlaku? Contoh kadang-kadang kita tak perasan bila kita pakai macam telefon Samsung ke telefon Android ke, bila kita klik satu-satu benda, tiba-tiba benda tu auto download. Dia auto download dalam telefon kita. Android selalu Betul. bila dia auto download, benda ni kita tak tahu. Yang auto download ni apa? Virus ke, trojan ke, apa? Dekat situ. Dia biasa berlaku bila kita sampai kat satu tempat tu, kita onkan wifi kita. Tiba-tiba dia download. Betul. Betul. Apa nama ustaz kita memang power. Dia Bukan panggil power. wifi. Sebab pernah kena. Tu cakap tu bukan kita power. Pengalaman dah. Okey. Dan itu memang berlaku. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita pergi internet, kita type nama Pegasus. Pegasus spyware. Dia orang boleh klik, dia orang boleh hack dalam 0 klik. Maksudnya dengan phone number kita, dia boleh dapatkan segala data maklumat telefon kita tanpa kita sedar. Benda tu memang wujud di dalam dunia ni. Cuma sebab tu bila kita nak pakai wifi, saya selalu suggest pada orang, bila nak pakai wifi dekat rumah sekalipun. Okey, contoh kadang-kadang orang datang rumah kita. Bila orang datang rumah kita, internet rumah kita tak, okey, nak pinjam wifi you boleh tak? Kita takkan nak kata tak boleh. So apa yang kita buat selalunya, jalan terbaik adalah bila kita pakai wifi, kita check dengan wifi. Kalau telekom lah, kalau Maxis lah. Kita check dengan wifi provider, minta admin console. Setiap orang mesti ada wifi admin console. Cuma kita tak tahu. Admin console. Dia kadang-kadang dia ada tulis 172.berapa.admin. Setiap orang yang pakai wifi kat rumah mesti ada wifi admin console. Daripada wifi admin console, minta telco ajar macam mana nak buat pecahan. Sebab kita boleh bayar satu bil buat pecahan. Satu untuk kita, satu lagi untuk gas. Bila orang datang rumah kita, dia connect kepada gas. Dia tak connect kepada kita punya network. Hanya bayar satu bil sahaja. Tak ada tambahan charges apa-apa. Sama juga macam saya ajar orang buat untuk anak-anak. So saya pecahkan. Yang ni wifi untuk mak bapak. Wifi untuk mak bapak tiada tapisan. Wifi untuk anak-anak ada tapisan. So apa saja yang anak buat, log masuk apa semua, kita ada log, ada history di dalam tu. So jangan connect sewenang-wenangnya pergi tengok wifi orang, pergi kedai mamak ke, connect ke wifi kedai mamak. Sebab kita tak tahu daripada wifi kedai mamak. Betul? Kita tak tahu apa yang orang lain pun connect ke wifi kedai mamak juga. Dalam wifi yang sama, kita tak tahu apa yang orang boleh buat kepada telefon kita. Okey, ini ada dua soalan kita ada dua soalan daripada tetamu, daripada ni follower kita. Cuba tengok. Aida Adnan. Cuba bacakan KB. Pin kan tu pin. Okey. Betul ke nombor telefon kita tak secure? Baru-baru ni banyak case scam dari overseas call. Macam mana mereka tahu nombor telefon kita? You story me. Okey. Ini kes yang saya rasa baru 2-3 hari lepas ni pun kecoh pasal kebocoran data maklumat Dia kata semalam pun ada paper tanya pasal benda isu yang sama. Okey, dia macam ni. Bila nak kata pasal kebocoran data maklumat, orang tahu mana nombor telefon kita tak nak bercerita lah pasal bank jual nombor kita lah, apa kita nak cerita pasal benda tu. Tapi benda yang lebih penting kita bercerita sekarang ni adalah data-data, setiap benda yang kita masukkan dalam telefon kita, ataupun contoh kita isi borang ke apa benda, kita perasan tak ada opt-in ataupun opt-out. Opt-in opt-out tu maksudnya okey, saya dengan ini membenarkan apa-apa bagaimana tu lah. Tapi masalah dia, kita bila kita tak boleh tekan butang submit, kita tekan je semua. Allow, tekan dekat situ. The moment kita tekan tu lah, nombor telefon kita akan dikumpul kepada satu pihak lagi. Sebab tu, yang masalah yang makin teruk jadi sekarang ni adalah kita malas nak sign up kepada sesuatu application.
kita nak pakai satu application, nak pakai satu sistem ataupun satu form, kita malas nak sign up kan? Kita malas tulis satu-satu, kita tulis login with Gmail, login with Apple ID, login with Facebook. Bila kita login kat situ, kita perasan tak ada serta-serta benda yang memang ambil data kita dan jadikan pada data pihak dia orang. Oh. Sebab memang kalau kita, kalau kena kat kita pun sampai 20 borang tu, kita nak kena isi satu-satu, kita malas. Jenuh. Kita Betul. nampak login with Gmail, kita nampak login with Facebook, kita pun tekan dekat situ, zap, masuk semua. Cantik. Kadang-kadang ada pula orang yang kat sebelah kita, dia tolong isi. Tak apa, kau tekan allow all aja. Macam tu kan. Kita pun nak senang. Tu yang jadi masalah yang sangat besar Okey. sekarang ni. Ada satu lagi soalan daripada Bazid Aziz. Ni memang SD follower baca, kita. SD baca. Bazid Aziz tanya, tolong keluarkan soalan tu. Bazid Aziz tanya, Tuan, sekiranya si empunya nombor telco telah meninggal, apakah yang waris boleh lakukan jika arwah tu ada akaun media sosial? Mungkin nasihat Tuan Rizman. Okey. Bila arwah meninggal, arwah memang meninggal lah. Nama pun arwah. Bila arwah tak jadi meninggal, susah. Kalau arwah tak Okey. Bila seseorang meninggal, jangan kita kelang kabut nak pergi matikan nombor dia dulu. Jangan kita pergi telco, nak tutup nombor dia apa semua. Pastikan kita tengok, macam mana kita nak buat, kita tekan dekat bahagian, kita pergi ke Gmail, kita tekan bahagian forgot account. Kita masukkan nombor dia. Kita tengok dia ada tak Gmail yang mana nombor telefon ni bersangkut dengan account ni. Nombor ni bersangkut dengan Gmail. Nombor ni ada tak bersangkut dengan WhatsApp. Kita kena check every single detail. Lepas tu kita dah pastikan kita buka Facebook orang tu, deactivate sebab nak pakai Facebook ni Facebook punya perangai. Bila orang tu meninggal, jangan sesekali tekan deactivate. Tetapi report mengatakan bahawa orang ni dah meninggal. Beza deactivate account maksudnya account tu masih boleh aktif anytime. Tetapi dia ada satu rawangan yang mengatakan bahawa user ni dah meninggal dunia. Kita kena sertakan sertifikat dekat situ. Dan account tu akan tertutup sepenuhnya. Pertama. Kedua, kalau kita nak buat dia ada Gmail account. Bila dia ada Gmail account, kita boleh request benda yang sama untuk tutup disebabkan orang tu meninggal. Tetapi jangan sesekali orang yang hidup ni duk pakai Gmail account guna telefon bangsa, Gmail orang meninggal tadi masih ada dalam telefon tu, dia duk pakai telefon tu sebab nanti dalam tempoh 60 hari, 40 ke 60 hari, Gmail akan verify tengok ada tak aktiviti daripada Gmail yang mangsa meninggal. Kalau dia tengok ada satu aktiviti, dia akan decline kita punya application tadi. So, benda-benda ni yang kena buat. Jangan terus pergi matikan nombor telefon tu. Check satu-satu, pastikan dah tak ada apa semua. Baru kita matikan nombor telefon tersebut. Ada satu soalan ni. Dia kata kan kadang-kadang ada orang dia hantar WhatsApp. Kita tak tahu, kita tak kenal. Kadang-kadang bila kita tekan tu, semenjak daripada kita tekan tu, rupa-rupanya dia judi. Mungkin dia online apa entah jadi gambar-gambar. Jadi start daripada tu, kita akan walaupun kita delete, dia akan tetap masuk mesej tu. Kan? Dan satu keadaan dia boleh menyebarkan virus pada phone kita. Jadi macam mana saranan daripada Tuan Rizman? Dia masuk tu melalui WhatsApp atau dia masuk melalui SMS? Tak pastilah, mungkin. Kalau berdua-dua lah, senang kita jawab dua-dua. Selalunya SMS kan? Selalunya SMS. Kalau SMS ni, saya pun tak ada dia punya ni, setiap telco ni dia ada cara untuk stopkan servis. Kita panggil stopkan servis tu sebab orang-orang yang buat judi online apa semua ni dia menggunakan konsep servis ataupun kita panggil dia CP, content provider. So yang kadang-kadang masuk nombor telefon, dia ada setiap telco dia ada cara dia. So kita kena call ke telco tu, minta cara macam mana kita nak stopkan that service. So dia ada satu code. Anda kita hantar ke nombor tersebut dan segala servis-servis yang tak diperlukan akan stop secara automatik. Dan bila kita dapat segala SMS tu sebenarnya ataupun WhatsApp tu, apa yang kita buat ialah memang kita annoying lah. The moment orang tu dapat, dia akan dapat lagi. Tetapi selalunya ada link dekat situ. Jangan sesekali terus pergi tekan link. Apa yang kita boleh buat, block dulu. Sementara kita receive satu-satu dan kita stopkan servis menggunakan konsep telco. Tanya telco macam mana nak stopkan servis tu dan insya-Allah benda tu akan stop di situ. Kalau yang orang hantar
Ni Hawa Ismail. Hawa Ismail dia beritahu betul tu. Saya pernah dapat satu bank yang beritahu saya yang dah transfer 15,000 ke bank saya. Saya pun tak layan sebab bank tu saya tak join account, dia kata. Macam mana tu? yang ini secara Perangkap, random lah. Perangkap. random. Tapi ada kes yang mana rasa saya dalam 4 tahun lepas, ada seorang pakcik ni, dia dah bawa, dia dapat call. Lepas tu, dia dah kelang kabut bawa duit dalam RM5,000, dia nak pergi keluar, nak pergi masukkan duit dalam akaun. So anak dia ni adalah partner saya sendiri, partner bisnes saya dulu. So anak dia tanya, nak pergi mana? Dia kata ni ada orang call sebab apa duit ni dia nak masukkan dalam bank. Kes apa? Kawan tu cakap, dalam telefon tu cakap, yang bapa dia ni ada kes kena tangkap basah 15 tahun lepas. Kes khalwat 15 tahun lepas. Anak dia tanya, ayah pernah kena tangkap khalwat ke? Tak pernah pun. Habis yang ayah nak pergi bawa duit masuk lain akaun tu kenapa? Lepas tu dia senyap. Dia macam panik bila bila kita terima panggilan daripada pihak berkuasa apa semua ni, kita rasa macam panik. Padahal benda tu kita tak buat pun. Kalau kita tengok balik kan, sama macam Maybank account. Oh, cik ada tunggakan dengan Maybank. Padahal kita tak ada akaun Maybank. Kenapa kita nak kena takut? Kalau kita ada akaun Maybank sekalipun, bila kita receive call macam tu, letak telefon kejap, dengar je Maybank ke apa, letak telefon, call ke hotline Maybank. Check terus. Jangan layan. Dah sekali kita daripada rasa tak ada apa-apa, kita rasa betul ke tak? Kita confuse 50-50 dekat situ. Waktu tu lah kita akan bertindak yang benda lebih teruk sebenarnya. Okey, jadi satu soalan lagi. Kalau ada orang cakap iPhone adalah telefon yang paling selamat sekali. Ada yang cakap kan. Orang yang pakai Android pun buatlah security system macam mana pun. Jadi betul ke sebenarnya walaupun jenis telefon kita pakai sekalipun, ada somebody out there yang ada kepakaran, dia boleh godam, dia hack, dia boleh take over telefon kita. Tu nak tanya. Sangat betul. Dan orang di luar ada kepakaran untuk hack apa saja jenis model phone, iOS ke Android ke. Dia tak ada istilah telefon aku paling selamat. Tak ada. Selagi mana kita connect ke internet, selagi itulah tak selamat. Wah, Emma dulu kita pakai public phone sekalipun tak selamat sebab kita tengah cakap telco boleh dengar. So dia tak ada istilah selamat. Dan ada yang lebih teruk sekarang ni, yang mula bawa telefon 3310 dalam poket. Inilah telefon paling selamat. Orang tak boleh tap. Sebenarnya 3310 tu lagilah tak selamat. Sebab apa saja kita buat, SMS kita hantar, telco boleh simpan data kita. Kita call, telco boleh point dekat situ. Dan telefon iPhone ke apa saja tidak pernah ada istilah selamat. Kalau kita tengok pun memang tak ada selamat pun dekat mana. Sebab perangai kita ni yang lagi bahaya ni, yang jadi telefon tu tak adalah selamat dan tak adalah tak selamat. Maksudnya bila kita menggunakan dengan cara yang betul, tak ada data apa-apa, kita tak payah takut. Tetapi yang paling menjadikan tak selamat adalah bila kita sayang data internet kita. Macam mana saya kata sayang data internet? Kadang-kadang iOS dengan Android suruh kita update kan. Kita update OS terbaru. Kita tengok-tengok, Allah mak 1 gig data internet dah tinggal banyak ni. Storage banyak ni. Habislah ni nak download. Tak payahlah. Stop kan daripada install new OS version. Bila new OS version keluar, sebenarnya dia keluar dengan new security. Tapi disebabkan kita lebih bijak daripada iPhone, kita lebih bijak daripada Android, kita kata jangan update apa-apa sebab nanti internet data aku habis. Itu yang membuka ruang banyak berlaku kebocoran maklumat. Bila check balik, kadang-kadang OS version dia dah 2 ke belakang. Dia tak update ikut perkembangan. Sama juga macam application. Bila WhatsApp suruh update, update WhatsApp. Bila Telegram suruh update, update. Bila TikTok suruh update, update TikTok. Jangan sesekali ambil mudah sebab nak menjaga data internet kita. Yang kata yang ada satu tu yang hantar last sebelum Kak Abby tanya soalan. Berebut nak tanya ni. bila dia orang hantar message yang kata dia boleh menyebabkan telefon kita tiba-tiba gone semua. Apa benda pun tak ada, kosong, blank. Macam mana dia buat tu dan apa yang berlaku pada data yang hilang tu? Adakah dia ambil atau dia rosakkan atau macam mana? Okey. Dia ada satu kes. Saya ambil ini saya jawab dalam melibatkan kes. Ada satu kes melibatkan pemimpin politik
yang mana telefon dia hari ni pukul 11 malam dia terima satu call. And then call tu bukan dia tak jawab pun, bunyi 2 kali ring, letak. Lepas tu dengar sekali lagi, bunyi sekali lagi ring, letak. Tiba-tiba dia tengok WhatsApp dia dah hilang. WhatsApp dia dah tak boleh masuk apa semua. Dan orang tu dah tukar semua nama grup dalam WhatsApp tu. Kawan-kawan dia semua panik. Kenapa dia hantar gambar seksi, orang tu hantar gambar perempuan seksi. Oh, ya. Ni berlaku. Betul. Kes ni berlaku sebab dia bila kita kata godam ni dia ada banyak kaedah. Dulu iPhone tak salah saya dalam awal bulan 4 dia ada satu teknik godam bila orang hantar iMessage kepada kita, kita terima saja iMessage tu, segala maklumat kita, gambar kita dia dah ambil, WhatsApp kita dia dah boleh baca. Pada April 2021, ini kita panggil vulnerability. Dalam IT ni dia ada vulnerability, ada black hat hacker ni yang mencari jalan untuk hack satu sama lain. Dan konsep yang macam tadi Ustaz beritahu, terima SMS tiba-tiba data kita blank. Okay, dia ada dua. Satu, dia gunakan kita adalah untuk nak buat, orang kata apa, nak menyakitkan hati je. Data kita sebenarnya dia tak pergi ke mana-mana. Selagi kita tak backup ke apa, dia tak boleh ambil data. Sebab the moment telefon tu terpadam saja, data kita dia nak upload macam mana? Sebab tak ada internet, tak ada apa. Sebab telefon dah terpadam. Tapi dia akan automatic wipe benda tu. Wipe maksudnya dia akan reset data kita secara automatik. Dan benda ni yang sangat bahaya juga, yang saya nak kongsikan tadi daripada awal. Saya kata pasal Gmail, iCloud. Kadang-kadang bila kita ada Gmail kita dekat tangan orang lain, kadang-kadang kita terlupa bila orang tu nak menyakitkan hati kita, dia boleh pakai Android device manager, dia tekan button delete, automatic telefon yang satu lagi tu terpadam sepenuhnya. Kalau dia tekan lock kat sini, dia ubah kata kunci kita, telefon yang tadi pun terubah kata kuncinya. Sebab dia ada loophole dia dekat situ. Dia banyak method yang membolehkan benda tu berlaku lah sebenarnya. Okay, Kak Abby. Silakan Kak Abby. Soalan yang tadi tu dah terlupa, tapi tak apa. Ni okey, tadi banyaklah kita bercakap tentang yang berkaitan dengan komersial ataupun melibatkan identiti apa semua. Saya nak lebih kepada benda-benda yang sangat merisaukan, menggusarkan ibu-ibu seperti saya ini. Macam anak-anak kita kan terdedah pada macam-macam benda. Kita yang tua ni pun terdedah juga. Jadi sekarang ni isu yang paling hangat diperkatakan tentang ketulinan. Sama ada ianya tulin dia sampai ke situ juga. Dia sampai ke situ juga soalan tu. Okay, tak apa. Okay, bagus. Sebab, ni jujur saya memang tak well versed tentang benda ni. So bila orang kata deepfake, deepfake. Original, original. Kita setakat tu je lah kan. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa ada benda boleh di deepfake kan, ada benda tak boleh. Kau nak olah ke, kau nak komen macam mana pun, dia ada tetap original. Okay. Saya mencari angle nak menjawab. Nah, bagi Mak Beda ni faham ya. Okay. Dia macam ni sebenarnya. Kalau kita tengok dalam mana-mana, saya ambil contoh dalam mana-mana filem Hollywood. Bila nak buat satu-satu deepfake ni sebenarnya bukan satu kaedah yang mudah, dan kita masih nampak dia punya, orang kata apa, cacat dia masih kita nampak bila kita nak buat deepfake ni. Salah satu cacat yang kita akan nampak adalah kita tengok dari segi mata kita. Okay, ni konsep of deepfake lah. Kita ambil yang jalan mudahnya, kita tengok dari segi mata. Bila video tu, berapa kali kita kedip mata? Kalau dalam kita tengah bercakap ni, less than berapa second kita kedip mata. Deepfake ni selalunya kedip mata kita nampak macam pelik. Daripada situ macam, kita perasan. Dia kadang-kadang tak kedip mata ni macam ni. Katakan. Dari segi situ pun ada. Dan deepfake ni kita tahu, kebanyakan gambar-gambar yang daripada low resolution. Okay. Tak kisahlah dia ambil menggunakan telefon ke apa, benda ni sangat susah deepfake. Termasuklah deepfake ni, bila terlalu banyak pergerakan pun susah deepfake. Kalau nak buat deepfake dalam keadaan kita duduk macam ni, deepfake senang. Tapi bila banyak gerakan macam ni semua, kadang-kadang kita akan nampak cacat dia dekat mana. Dari segi colouring dia, kita akan nampak dia punya cacat dekat situ. So nak kata
macam kita katalah, bila kita tak pasti dekat situ, masalah dia netizen pun ada juga problem di situ. Sebab makin ramailah lahir pakar-pakar IT yang menyatakan ini deepfake, ini bukan deepfake. Sebenarnya bila kita tengok, kalau kita rasa itu bukan deepfake, kita nampak. Jujurnya daripada mata kasar kita, kita akan nampak yang ni deepfake ke tak. Tak payah guna mesin pun tak apa. Kata, ada orang cakap nak kena guna mesin ke apa semua. Orang yang nak sebarkan dalam social media, ni kita bercakap pasal logik akal. Bila nak sebarkan pasal social media, nak dapatkan deepfake yang sempurna, macam cerita apa nama Fast and Furious yang meninggal tu. Berapa harga pemikiran nak buat macam tu? Adakah benda-benda yang diletakkan dalam social media ni yang untuk nak berlawan sana berlawan sini ni kena nak menyumbang sampai berjuta-juta nak buat satu teknologi yang macam ni or whatsoever kan? Sebab kalau kita nampak mata kita itu adalah deepfake, terpulang kepada kita. Kalau kita rasa itu adalah tulen, terpulang kepada kita. Sebab nak menjawab ni macam dia ada dua pihak. Sebab orang yang macam ni akan cakap ini deepfake, dia ada hujah dia. Kita yang kata ini tulen, kita ada hujah kita. Tapi kalau kita bertengkar, siapa nak dengar benda tu? Tapi macam saya kata, nak buat deepfake tak boleh dalam keadaan low resolution. At least resolution kita kena cantik. Bukan low resolution tu kita senang-senang nak buat deepfake dan benda tu tak nampak. Tak nampak cacat dia. Ada cacat dia dekat situ. Boleh Selamat. Boleh. Selamat jawab macam tu Okey. Okey, maknanya tak senang lah nak buat deepfake ni Bukan senang. Bukan senang. Dia nak kata tak senang tu tak juga, nak kata susah tak juga. Tapi bergantung kepada deepfake macam mana kita nak buat. Kalau deepfake yang macam ni sambil bercakap orang adjust muka, ini senang. Tetapi bila deepfake tu yang menunjukkan daripada kepala sampai kaki nak ulang balik dia punya scene tu, kita tak nampak stuck. Maksudnya video tu mungkin boleh jadi betul. Dan mungkin orang yang deepfake ni adalah orang yang sangat profesional yang dibawa khas daripada Hollywood. Mungkin. Katakan. Bergantung pada kita untuk cara menerima benda tu. Okey, yang ni soalan kita ada 90 lebih komen dah. 90 lebih komen. Cuma ada satu tu dia tanya, Hawa Ismail dia tanya apa nasihat dia kata. Cuba keluarkan soalan tu. Terasa apa nasihat? tak? Tolong bagi nasihat untuk senior citizen macam saya. Tak tahu apa-apa, but kita cuma perlu Facebook, WhatsApp, Messenger dan Telegram je. Apa nak nasihat dia? Jadi nak nasihat pun susah ni. Susah. Jangan takut, nasihat pun tak faham. Susah. Lepas tu ulur handphone. Kau buatkan. Aduh. Tu dia. Pandangan saya sih macam ni lah. Sebab apa? Kalau yang dah memang pakai untuk yang umur 50 tahun, 60 tahun, senior citizen yang dah memang pakai FB, memang pakai WhatsApp, maintain je lah benda tu. Okay, sebab kita pernah lalui di mana kes yang anak mula mengajar mak untuk jadi orang pakar teknologi. Ni masalah ni. Dia ajar mak dia main TikTok. Last kali mak dia lebih ber-TikTok daripada dia. Ni masalah. Dia ajar mak dia main Candy Crush. Last kali mak dia main Candy Crush sampai tak tidur malam. Tak, sebab mak dia punya level lagi tinggi daripada anak dia. Betul. So saya kalau yang senior citizen ni saya rasa macam cukup daripada apa yang perlu kita tahu yang setakat tu. Alah, terhilang pula. Masuk balik tuan. Masuk balik. Ni Tak, cuma nasihat je kepada Siti Hawa tu, mungkin Kak Hawa boleh cakap dengan semua senior citizen, yang penting jangan simpan benda-benda sensitif dekat dalam phone, itu je. Dia tak kisah media sosial ni satu hal, jangan kita simpan benda sensitif, benda-benda bahaya. Orang boleh simpan banyak-banyak kan. Tu dia. Okey tuan. SG Okey, simpan tu, simpan tak apa. Simpan orang akan guna itu untuk balas dendam ke kan. So bila Tuan Rizman tak ada tadi, kami cuba jadi pakar sekejap lah. Kami nasihatkan supaya jangan simpan benda-benda sensitif. Jangan simpan benda sensitif. Kan. Betul. Okey, cuma satulah untuk ibu bapa yang kadang-kadang senior citizen yang ada anak-anak yang masih bersekolah. Ada yang mak bapak ayah dah umur 65, anak baru masuk darjah 1. Ni masalah sebab dia nak cope dengan teknologi anak dia lebih hebat. Jurang tu kan. So apa yang kita boleh buat, macam ramai orang kata macam ibu bapa perlu ambil tahu pasal teknologi. Bagi saya
kita ada limit, kita tahu nak limit tu sampai dekat mana. Cukup hanya sekadar basic dekat situ yang kita tahu. Dan sebab tu saya kata, nak menghalang anak-anak kita daripada tak gunakan teknologi sangat susah. Sebab kita yang beli telefon, ni masalah kita beli telefon, kita bagi ke anak kita telefon. Bila selepas sebulan kita minta anak kita telefon, anak kita tak nak bagi password, kita kata anak tak nak bagi password, tak boleh buat apalah, macam tu. Padahal yang beli telefonnya kita dekat situ kan. So itu yang kita kata, untuk yang senior citizen ni kita cuma ambil yang basic saja. Contoh, bila kita bagi telefon dekat anak kita, kita perlu tahu, oh ini apps ni apa. Kita tengok telefon anak kita, oh ni apps ni, tak faham, Google dekat internet. Sebab orang yang menggunakan apps tertentu ni macam VPN, dia bukan tunjuk gambar tiba-tiba gambar macam perempuan seksi. So kita nampak macam Bigo Live dulu, dia bukan tunjuk perempuan seksi, dia tunjuk gambar macam apa, beruang ke apa, yang nampak comel. Kita ingat game. Tapi kita terlupa yang sekarang ni, dunia sekarang ni, kita dah at least umur 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun mesti pandai guna Google. Check dekat Google, letak nama application, ini application apa. So daripada situ kita tahu. Pertama. Kedua, jangan menggalakkan. Ini saya minta maaf anak-anak Malaysia ni anak-anak yang hebat. Baby dalam perut tak lahir lagi dah ada akaun Instagram. Satu hari lahir kat dunia dah ada akaun Instagram. Padahal nak menggunakan akaun Instagram dan Facebook mesti berusia 12 tahun dan ke bawah. Bila hari ni orang ambil gambar anak-anak kita yang masih baby, orang letakkan di laman web yang bukan-bukan, kita nak mengamuk. Sedangkan kita sendiri yang letakkan Facebook, Instagram untuk anak-anak kita. Umur 1 tahun, umur sebulan dah ada akaun Instagram. Saya tak faham kenapa itu yang kita buat. So kita sendiri yang ibu bapa ni sebenarnya menjadi penyumbang paling besar sampai berlakunya masalah ni. Anak-anak kita hebat kita kena tahu. Anak-anak kita jadi manusia dua alam yang sangat hebat. Dalam Facebook, dia tahu kata mak dengan ayah dia ada. Saudara dia ada. Dia pagi-pagi dia bangun, Assalamualaikum, indahnya dunia ini, Alhamdulillah diberikan kesihatan. Kita rasa ini anak syurga aku. Tapi dalam WeChat, inilah anak hantu aku. Bercinta ke apa semua. Itulah yang dia akan update kepada kawan-kawan dia. Kita jangan rasa macam, kita tengok satu angle anak kita baik, satu lagi angle kita, inilah benda yang kita tak tahu berlaku di belakang. Kes macam ni sangat banyak berlaku sebenarnya. Ui. Tapi jangan mak bapak pakai WeChat pula. Kejap lagi takut mak dapat saudara baru. Kenapa saudara baru? Kenapa? Sebab lagi ayah pakai WeChat, duk look around, duk people nearby jenuh, mak juga merana. Okay. Kenapa Azzi nak cuba ke? Dah, selama ni kan kita pernah ada WeChat. Kita kan pernah ada dulu. Nah, tahu ada yang iklan-iklan yang masuk tu kan. Iklan-iklan yang masuk tu macam mana cara dia boleh dapat number kita ni sebenarnya yang dia masuk. Iklan-iklan yang masuk ni macam saya kata tadi, yang masuk dekat mana? Dekat dalam WhatsApp. Okey. Itu yang saya kata. Tadi kita tanpa kita sedar, benda pertama sekali adalah benda yang melibatkan web-web yang kita masukkan tadi tu. Yang kita isi form atau sebagainya. Dan kadang-kadang bila kita tengah search, ni banyak berlaku. Bila kita tengah search, kita nak search restoran. Bila kita tengah search restoran, dia akan keluar satu pop-up. Allow ke something untuk tahu location kita berada dekat mana apa semua. So data-data ni lah yang kebanyakan ditransfer kepada pihak ketiga yang mana kita tak sedar. Benda tu memang berlaku. Kata, termasuklah benda-benda yang kita sign up. Dan perasan tak? Kadang-kadang kita tengah cari dalam mudah, kita tengah cari nak beli kereta. Kita buka Facebook, kereta yang kita nak cari tu tiba-tiba penuh keluar advertisement kereta. Beli kat sini. Benda ni dia baca based on kita punya behavior. Dalam kita punya Google Chrome, dalam mana-mana online yang kita pakai. Itu tak apa, buka keluar gambar tu. Tapi ini kita buka keluar benda lain, dah terlupa dah cari apa. Tapi kalau keluar benda lain tu Ustaz, maksudnya kalau keluar benda lain tu, maksudnya malam tadi adalah benda yang kita cari tu. Tak, dia masalahnya sampai kan tanya, aku cari apa tadi sebenarnya? Kan, aduh. Okay. Jadi mana kata dekat phone kita, iyalah dia phone ni dengan komputer kan, dengan komputer
Maknanya kalau komputer kita dulu sibuk pasal virus. Macam phone ni pula bila Tuan Rizman sebut Trojan, malware, dia sebut pasal worm. Virus. Pada kita semua virus. Semua Betul? virus kan yang Betul. kita faham. Virus ni kena virus ni. Betul. Agaknya. Tapi memang betul sebenarnya kadang bila telefon kita masalah. Saya pernah telefon kan. Lepas tu anak saya yang nombor 2 tu. Anak Angah. Si Angah ni. Ngah. Tolong tengok kan. Oh yang ni je. Dia tepak. Settle. Kadang-kadang macam mana anak tu boleh pandai lagi pasal phone mak dia. Kan. Bayangkan. Yang ni tak tahu macam mana nak setting ni tak boleh. Oh macam ni je. Dia tap elok. Macam mana tu? Macam Betul. mana anak-anak kita ni dia boleh terdedah lebih. Orang nak kata kita pegang handphone lagi lama daripada dia. Maknanya dah berpuluh tahun kita pegang telefon. Tapi dia tu lagi canggih daripada kita. Macam mana tu tuan? Macam mana dia belajar tu? Itulah, tu yang benda-benda yang kita tak dapat nafikan lah sekarang ni. Belajar, nak kata belajar daripada mana tu saya susah nak jawab tu Ustaz. Sebab saya rasa sebab dia orang ni orang-orang yang mula mencari sekarang ni dunia boleh Google dia macam ni. Dan Google saja daripada YouTube nak buat ini, macam-macam keluar. So benda sekarang ni sebab kita bukan orang yang mencari macam tu. Kadang-kadang dia main game. Contoh dia main game. Tiba-tiba dia nak orang kata apa? Game tu untuk naik level dia kena tunggu 3 hari. Contohnya lah. Ataupun mati je dia kena beli sesuatu benda. So dia pergi kat Google, dia pergi kat YouTube, dia cari how to crack game, how to crack this. Itu mula kaedah yang dia belajar. Kalau kita tengok daripada budak-budak ni kaedah yang dia belajar sikit. Lama-lama benda yang dia tak cari tu datang sendiri. Sebab bila dia belajar, macam ni. Itu yang mula dia explore benda yang lebih ekstrim. Dan saya pernah masuk satu sekolah, saya tak nak sebutlah sekolah mana, benda ni agak memalukan, sekolah melibatkan sekolah agama yang mana satu kelas ada 30 orang, cikgu dia kata 30 orang pelajar lelaki, 30 ni lawan tulis. Setiap orang tulis lama web lucah apa dia pernah tengok. Pas kertas tu. Sampai 30 orang semua tulis satu-satu lama web lucah apa. Cikgu ambil pegang, cikgu tak tahu pun ni lama web lucah apa. Tapi bila tengok, cikgu cek dekat internet, rupanya ada lebih daripada 40 video lucah ataupun laman web lucah yang pelajar-pelajar dia sendiri tulis. Baru tingkatan 1, baru tingkatan 2. Mana Sekolah dia orang agama tahu lah tu. benda Sekolah agama lah tu. Sekolah agama. Ni masalah yang saya rasa benda yang kita tak nak bercakap pasal statistik. Semua orang boleh bercakap pasal statistik. Tapi saya masuk sekolah, tak pernah ada satu sekolah pun datang yang tak ada masalah. Kebanyakan dia semua ada masalah. Melibatkan benda-benda macam ni kan. Bahayalah. Jadi yalah, ada yang cakap salah satu puncanya adalah mungkin bila tengok drama, dia tengok movie, tapi benda tu macam dia tak puas hati tau. Benda tu tak cukup pada dia. Kadang-kadang kalau kita tengok cerita Hindustan kan, cerita Hindi tu, baru nak cium perempuan tu lari kan. Macam tu dia gerak benda-benda macam tu. Dia nak cari yang tak lari. Ini betul budak bila remaja dia jiwa dia nak explore kan. Macam Kak Abby mungkin tak larilah kan. Anak-anak tutup muka, tutup mata, kita boleh cakap macam tu. Jadi anak-anak remaja lepas dia tutup tu, dia dah ada otak, dia fikir kat mana aku nak cari. Faham tak? Yang tu yang saya nampak lah. Sebab kita bawa masuk telefon dalam bilik kan. Soalan lain Kak Abby, soalan lain. Taklah Kak Abby, kita ada berapa minit je lagi ni. Tak, tadi bila sebut macam ni kan, memanglah daripada awal lagi kita dah terapkan dalam jiwa anak-anak kita kan. Apa pun kita buat, Allah tahu. Tapi cakap memang mudah, tapi tak semudah nak kita kawal. Sebab anak-anak kita dia memang terdedah pada unsur-unsur seksual ini, dan kita pun tahu, tuan pun tahu kan, banyak kes kan, ada kes kan. Dan lebih mendukacitakan bila berlakunya sexual grooming. Sexual grooming. Dia tanam kepercayaan sikit-sikit, macam abang-abang ke kan, macam pakcik-pakcik ke, tapi sebenarnya menghala ke arah sexual assault ataupun harassment kan. Tuan Rizman, saya nak tanya juga daripada mukadimah yang dibawakan oleh Kak Abby tu kan. Jadi sebenarnya dalam video contohnya kan kita tengok sekarang ni,
budaya mereka berkawan-kawan ni, apa yang nasihat yang tentang kadang-kadang orang buat video call kan? Mungkin dia mungkin dia bercinta. Dia bercinta kan, dia berkawan tapi dalam berkawan-kawan tu tunjuklah sikit. Jadi sebenarnya benda tu akan kekal dalam tu kan? Ke macam mana Tuan Rizman? Betul. Forever. Macam Snapchat ke apa ke, sebab orang tengok macam Snapchat ataupun mana-mana live, dia ada motif sebenarnya. Bila orang-orang yang macam contoh macam yang perempuan bila dia buat live, bila dia tahu dia satu eksperimen, bila dia pakai normal macam ni, okey, orang live aku mungkin dalam 30 orang. Tapi kalau aku ketat sikit, aku tarik sikit, okey, ramai orang, 100 orang akan live aku. Dia back eksperimen dalam tu. Sebab setiap benda ada hasil dia. Macam contoh Instagram. Kenapa orang sanggup menjual, minta maaf cakap orang sanggup menjual dia punya kehidupan peribadi dia untuk tontonan umum dan sanggup buat benda-benda yang bukan-bukan dalam Facebook, dalam Instagram, sebab salah satu dia nak jadi Insta famous. Bukan semua Insta famous nak jadi orang yang famous supaya dia boleh make money from that. Sama juga dengan akaun-akaun yang lain, sebab dia ada motif dia dekat situ. Ni yang masalah dia paling besar. Sebab kita tengok hari ni, saya bukan nak kata apalah, ada orang, ada perempuan letak gambar macam ni, kita kena perhati anak kita. Letak gambar tangan macam ni, 1000 like dapat. Gambar tangan je 1000 like. Saya letak gambar pakai tie nak dapat 10 like pun susah. Dia kata. So, kita kena tengok. Benda ni simptom dekat anak sebenarnya. Kalau kita jadi kawan dia, kita tengok kenapa anak aku letak gambar tangan sampai 1000 like. So kita jangan rasa bestnya anak aku macam ni apa semua. Ini sebenarnya simptom yang boleh bawa kepada benda yang lebih bahaya sebenarnya. Sebab bahasa muda dia panggil mencapap. Mencapap ni mencapap. Ustaz tahu mencari publicity. Mencapap mencapap. Okey, mencapap. Sebab dia orang mula jadi batak likes. Okey, batak likes ni maksudnya ni bahasa-bahasa budak-budak. Batak likes, orang suka dengan likes apa semua. Dan kita kena perhatikan internet kita, sebab dia orang ni normally akan ada aktif pada waktu malam lah, bila kita tengah tidur kat ni apa semua. Kita kadang-kadang perlu anak kita masuk Bigo Live kadang-kadang, atau Bigo Live ataupun Snapchat apa, kita boleh masuk. Saya cakap sendiri, mak saya guna TikTok juga. Kata, saya tak, mak saya guna TikTok tapi dia tak buat TikTok lah. Dia tengok konten, dia tengok konten dan dalam masa yang sama dia tengok anak dia apa semua. Dia kita nak gunakan, tapi kita tengok trend anak kita macam mana dari segi like dia. Kenapa tiba-tiba Facebook dia boleh limit akaun 4,000 lebih? Tak ada jarang mak bapak kita tanya, kenapa akaun kau sampai 3,000 lebih, 4,000 lebih? Jarang. Padahal untuk pelajar sekolah, tak sepatutnya ada friend sampai 4,000 lebih. Maksudnya dekat situ mungkin 1,000 orang dia kenal, 3,000 lagi tak kenal, yang boleh menjadikan berjenis jenayah di masa depan. Ni paling bahaya. Yalah. Okey, Kak Amy. Risau. Hai, saya tak nak cakap apa dah ni. Hari ni edisi kelas kita special betul hari ni. Banyak yang kita dapat tahu ni. Kita punya pendengar-pendengar dan follower itu pun dah seram sejuk dah hari ni. Kan, tengok maklumat-maklumat ni. Jadi mungkin sebagai orang kata penutup lah kan. Mungkin penutup ke Kak Abi ada soalan lain lagi? Tak. Saya dah tengok orang tulis mencapap. Mencari publicity. Jadi satu lagi sebelum kita penutup kan yang Instagram orang sibuk nak cari ride tu. Blue Badge tu. Betul ke dia lebih baik daripada tak ada yang tu? Blue tick. Adakah itu adalah jaminan security tak kena hack dan sebagainya? Betul ke? Okey. Yang pertama sekali, disebabkan Blue Badge ni lah atau Blue Tick ni lah, berapa ramai Insta famous dan juga artis kena hack akaun dia. Tiba-tiba dapat email kata untuk ni kita nak bagi Blue Tick ataupun Blue Badge, please verify. Tekan link, masukkan username, masukkan password, hilang dia punya IG. Dah ditransfer oleh pihak ketiga cakap, you nak akaun you balik, boleh, you kena bayar certain amount of money. Ini kes yang memang tengah famous jadi. Sekarang ni bila kita receive email macam tu, bagus. Blue Badge ni sebenarnya bukanlah in term of security tak kena hack. Tak ada. Sebenarnya menandakan kita ni is public figure. Okay.
Dan bila benda ni berlaku, email masuk pada kita, kita cuba perhati tengok sender tu, from tu pada siapa. Orang tak perhati. Bila saya tengok kadang-kadang from tu daripada nama Instagram support bla 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 @gmail.com. Takkan Instagram yang besar pakai Gmail account free. Itu yang petanda pertama yang kita tengok sebenarnya. Dan tak ada istilah orang yang blue tick ataupun blue badge ni tak kena hack. Sebab bagi dunia internet semuanya sama. Jadi maknanya bila saya tak ada blue badge tu, maknanya saya bukanlah public figure. Alhamdulillah. So KB, so KB kita berdua tak payah kecewa tak ada blue badge tu. Kita okey je. Kita okey je. Excuse me. SD. KB ada, kita tak ada. KB ada. Oh ada. Jadi Samsul Debat tak ada. Dia ada yellow badge. Je. Jadi yellow tu antara nampak dengan tidak ya, kan? Okey. Jadi Tuan Rizman, terima kasih banyak dalam program petani sangat bermakna. Tak pernah kita punya follower kita maintain sampai ke sudah ramai ni. Mungkin Tuan Rizman boleh bagi nasihat lah kepada semua kat luar sana tentang jari yang menelanjang ni supaya mungkin semua akan dapat orang kata dapat sebagai pedoman dan pegangan lah. Silakan. Okay, konsepnya simple. Apa yang kita baca sebenarnya jangan sesekali kita nak share. Benda yang baik kita share tak apa. Kadang-kadang benda yang tak baik pun kita share. Kenapa? Kita kata kita tak share. Sebenarnya kita share. Kita tekan share button, lepas tu kita tulis Astaghfirullahalazim. Jangan buat macam ni. Sebenarnya kita menjadi penyumbang yang sama macam orang lain. Tak ada beza pun. Jangan acah-acah kononnya kita Irony betul. Walaupun ambil iktibar Walaupun ambil iktibar. Dan gunakan social media ni kita Inilah. dah lama. Ini perangai mencapap ni. Aduh. Social media, Okay. media, nama social media, bukan private media. Social media maksudnya anything boleh berlaku, tak perlu nak wish, jangan balik. Dulu 20 tahun dulu orang call ke radio, saya nak ucapkan salam sejahtera kepada ayah saya yang tengah memasak di berada di ruang tamu, mak yang tengah masak di dapur padahal dia duduk ada sebelah mak dia je. So benda ni dah ada dalam dunia Facebook sekarang ni. Wife kita, anak kita dekat sebelah tapi kita gunakan social media untuk wishkan dia lagi supaya menampakkan kita bahagia. Bahagia bukan berada dalam Facebook, bahagia bukan ada dalam social media, bahagia berada dalam diri kita sendiri, kita mencipta bahagia kita. Bukan deep. Facebook. Memang deep. Itu terbaik lah. Tapi Tuan kenapa tahu bila macam buat prank manja-manja kan, prank manja-manja, surprise manja-manja kan. Dia orang kata sweet, semua kata sweet macam love banyak tu. Macam berbunga-bunga lah hati kan. Boleh sekadar biasa saja. Tapi tak perlulah sampai satu hari tunjuk dapat bunga, dapat baju, dapat apa. Kita yang tak dapat apa ni nak muntah juga tengok kan. Rasa betul. Terasa akak. Tapi betul lah. Tak perlulah kita nak show off Betul. Sesekali boleh lah kan. Betul. Kadang-kadang apa yang kita kongsikan tu kadang mendatangkan penyakit ain, orang mata orang tak boleh tengok. Itulah dia kan. Betul lah. Betul. Kadang-kadang macam dulu radio kepada ayah saya tujukan lagu ni buat ayah saya Kak Abil kepada ayah saya yang sedang tidur. Kerja dah ayah kau tengah tidur kau ucapkan lagu. Ya, Betul. Betul. Lepas tu kepada mak yang sedang memasak, kepada adik yang sedang main badminton dan juga kepada abang saya yang sedang basuh motor dengan ucapan dengan buat apa tu? Kan? Aduh, hai. Tapi setidak-tidaknya dulu walaupun dia cakap tapi dia masih lagi selamat. Betul. Maknanya benda yang tidak boleh dimanipulasi kalau pihak tertentu tujuan-tujuan yang tidak baik. Tapi hari ini jari kita tanpa kita sedar bila kita menaip, bila kita tekan accept, bila kita tekan upload, kita tekan backup, tapi sebenarnya kita kena sentiasa berfikir banyaknya risiko yang kita perjudikan di dalam telefon bimbit kita. Jadi silakan Kak Abby sebagai kata-kata akhir hari ini. Itulah. Tadi bila dengar ucapan-ucapan daripada SD dengan Tuan kan tentang ucapan dekat radio kan.
tahu tak reaksi saya bila orang cakap, saya nak tujukan lagu ni kepada simpulan-simpulan, tapi saya tak pastilah dia dengar radio ke tidak. Saya kat studio macam ni. Kan? Okay. Moral of the story banyak lah antara perkara juga yang saya belajar, terlalu banyak. Antaranya boleh kita simpulkan bahawa kita kalau tak pasti, jangan mudah-mudahlah kita nak klik. Sama ada untuk kita dapat info ataupun kita klik untuk kita sebarkan info tu. Betul. Setuju. Jadi Setuju. Tuan Rizman, saya rasa nampak cara ini memang tak cukup. InsyaAllah kita akan jemput lain kali dengan tajuk spesifik. InsyaAllah. Ada isu media sosial, kita akan jemput Tuan Rizman kita, Betul. insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin next time Tuan Rizman boleh share pengalaman. Boleh. Mungkin ada kes-kes yang tough, paling tough, tapi dapat juga turunkan. Kita sharekan semua. Betul. Kan, Betul. next time. InsyaAllah. Terima kasih Okey. banyak. Okey. Tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kak Abby. Terima kasih semua. Terima kasih. Kak Abby penutup. Biasa penutup Kak Abby. Tak apalah, kali ni bagilah SD pula. Okey. Okey. Hari ni semua orang dah tak berani tutup sebab takut kena hack. Kan? Jadi hari ni orang yang ada blue badge dia tak nak tutup. Dia takut dia kena hack. Jadi itu dia ucapkan terima kasih pada Tuan Rizman kita, pakar forensik IT kita, dan begitu juga terima kasih pada Kak Abby. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih SD Tuan. Terima kasih semua. Bye. Okey.